Berita sensasi, Ipoh. Polis selamatkan warga tua lumpuh dikurung. Seterusnya, Kelang. Warga emas terlantar sendiri, hilang tempat bergantung sejak kematian suami. Keratan Akhbar Harian Metro. Warga emas nyari hilang tangan di parang anak. Masya Allah. Derita berganda warga emas sudah jatuh ditimpa tangga. Keratan Akhbar yang amat dinantikan. Berita gembira buat warga emas. Tajuknya, ceriakan kembali warga emas. Mereka juga ingin bergembira bersama kita walaupun pada usia warga emas. Kedua, tumpu kebajikan warga emas. Alhamdulillah, sama-sama kita mengambil berat kebajikan warga emas yang telah mencecah 60 tahun ke atas. Kerana satu hari nanti kita juga akan menjadi tua seperti mereka. Kita biasa mendengar sambutan Hari Ibu, Hari Bapa, Hari Guru, Hari Jururawat, Hari Belia dan sebagainya. Alhamdulillah, kini sudah ada sambutan Hari Warga Emas Sedunia yang jatuh pada 1 Oktober setiap tahun. Alhamdulillah, warga emas juga diraikan. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk Bahasa Melayu Tahun 5. Tajuknya, Cakna akan Warga Emas. Apakah itu? Jom kita belajar bersama-sama. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid mampu bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan kemahiran mendengar dan bertutur. Mari kita fahami maklumat yang terdapat dalam buku teks tahun 5. Tajuknya, Cakna akan Warga Emas. Afifi sekeluarga membuat persiapan untuk menjaga keselamatan Datuk ketika tinggal di rumah mereka. Mari kita fahami maksud dialog yang berkaitan dengan ayah dan anak-anak. Ayah mulakan perbualan ini. Sudahkah kamu kenal pasti tempat-tempat yang perlu kita utamakan bagi keselamatan Datuk? Bolehkah kamu jelaskan tempat-tempat tersebut? Ada dua yang ayah dia bertanya. Ini jawapan dia. Ya ayah, antara tempat tersebut termasuklah di ruang tamu. Perabot mestilah, apa dia? Bagi, apa dia tempat kosong yang perlu kamu fikirkan. Selain itu di tangga pula, ruang kosong supaya ruang kosong. Dialog yang tidak lengkap. Kemudian, yang seorang lagi pula menjawab, di bilik tidur pula ada ruang kosong kerana ruang kosong yang perlu dipikirkan jawapan yang sesuai. Seterusnya, di tandas mestilah ada apa? Seterusnya, ayah ini berkata, Afifi, apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak cakna akan keselamatan warga emas ketika di rumah? Berdasarkan gambar, satu, keadaan katil. Dia tulis itu isi penting yang diberi, ketinggian katil. Yang kedua, ketebalan tilam. Dan di bilik mandi pula, di bilik air, pemegang dan pelapik. Kamu dikenaki melengkapkan dialog berdasarkan gambar sebagai panduan. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk menjawab latihan pada hari ini. Mari kita bincang jawapan yang sesuai berdasarkan latihan yang telah diberikan. Dialog yang dimulakan oleh ayah, dia kata tadi, sudahkah kamu kenal pasti tempat-tempat yang perlu kita utamakan bagi keselamatan Datuk? Bolehkah kamu jelaskan tempat-tempat tersebut? Ayah bertanya. Apa jawapan Afifi? Tengok jawapan Afifi. Ya ayah, dia dah bersedia dia. Datuk dia datang ke rumah, apa dia buat persiapan dia? Antara tempat tersebut termasuk dah di ruang tamu. Tengok, satu di ruang tamu, apa yang perlu ada? Yang perlu dititik beratkan. Perabot mestilah disusun dengan rapi supaya memudahkan pergerakan Datuk. Perabot tu kena susun, jangan biarkan berselerak dan sebagainya. Untuk memudahkan pergerakan Datuk. Selain itu, di tangga pula perlu pasang selusur tangan supaya Datuk dapat memegangnya semasa hendak naik ataupun turun tangga.
Ada dua di sini ya. Satu, susun atur perabot. Yang kedua, perlu pasang selusur tangan. Itu sebagai bantuan supaya Datuk boleh memegang selusur tangan ketika naik ataupun turun tangga. Itu jawapan yang diberi oleh Afifi. Di bilik mandi pula, ketinggian katil dan ketebalan tilam hendaklah sesuai kerana tilam yang tinggi boleh menyebabkan Datuk jatuh. Di bilik tidur, tilam perlu rendah supaya Datuk memudahkan Datuk turun dan naik dan supaya Datuk tidak terjatuh. Seterusnya, di tandas mestilah dipasang besi pemegang dan pelapik lantai. Pemegang untuk memudahkan Datuk bangun setelah menggunakan tandas. Manakala pelapik lantai pula bagi mengelakkan Datuk tergelincir. Ini kerana ramai orang tua, khususnya warga emas, yang terjatuh yang menyebabkan mereka meninggal. Terutamanya bagi mereka yang ada masalah separuh badan, strok dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati, kita kena jaga keselamatan Datuk, kita kena sayangi mereka supaya mereka sentiasa dalam keadaan selamat. Seterusnya kata Afifi, sekiranya kita tidak cakna akan keselamatan warga emas di rumah, mereka mungkin akan berasa tidak selesa dan mudah ditimpa sebarang kemalangan ataupun kecederaan. Bagi orang tua, lagi sensitif. Jadi kita kena jaga perasaan mereka dan keselamatan agar mereka tidak tercedera dan sebagainya. Sebagai rumusan berdasarkan apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan tajuk cakna akan warga emas. Warga emas ni boleh katakan atuk dan nenek kita yang telah berusia hampir 60 tahun lebih. Mungkin ada 70, 80, lagi tua, lagi mereka perlukan perhatian. Jadi sayangilah mereka kerana satu hari nanti kalau dipanjangkan umur, kita juga akan jadi tua. Hari ini kita buat baik pada seseorang. Mungkin satu hari nanti kita akan terima balasan yang baik. Hari ini kita menjadi anak yang derhaka, menjadi cucu yang derhaka. Mungkin satu hari nanti apabila kita tua, kita menjadi atuk atau nenek, mungkin anak dan cucu kita akan buat yang tak elok kepada kita. Jadi, sayangilah warga emas kerana mereka amat memerlukan perhatian daripada kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua.